Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebagai pengenalan, perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi telah membawa kepada kemunculan budaya digital yang semakin mempengaruhi kehidupan masyarakat di Malaysia. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan X menjadi platform utama dalam pembentukan pemikiran, nilai dan identiti individu, khususnya golongan anak muda. Golongan anak muda merupakan pengguna utama media sosial dan lebih terdedah kepada pengaruh global yang mampu membentuk cara mereka berfikir, berinteraksi dan menilai identiti diri. Media sosial memainkan peranan penting dalam pembentukan jati diri dan identiti nasional sama ada secara positif maupun negatif. Namun demikian, pendedahan yang berlebihan kepada budaya luar tanpa tabisan boleh menyebabkan krisis identiti dan menghakis nilai tradisional dalam kalangan anak muda. Keadaan ini menjadi cabaran besar dalam usaha mengekalkan identiti nasional dan jati diri generasi muda dalam era digital ini. Sehubungan dengan itu, kajian ini membincangkan bagaimana budaya digital dan media sosial mempengaruhi pembentukan jati diri anak muda Malaysia, termasuklah pengaruh positif dan negatif, cabaran identiti nasional serta peranan pelbagai pihak dalam memastikan generasi muda terus berpegang kepada nilai dan identiti tempatan. Saya Jericho Joel Jaluni, PT 25110210. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai perkembangan budaya digital di Malaysia. Budaya digital merujuk kepada cara hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh penggunaan internet, telepon pintar, dan media sosial. Teknologi digital bukan saja digunakan untuk komunikasi, malah turut mempengaruhi pendidikan, hiburan, dan gaya hidup masyarakat. Selain itu, perkembangan budaya digital di Malaysia semakin pesat disebabkan peningkatan penggunaan internet dan kemajuan teknologi maklumat serta komunikasi atau ICT. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC, penggunaan internet dalam kalangan rakyat Malaysia terus meningkat setiap tahun, khususnya golongan muda. Di samping itu, kemunculan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok turut menjadi faktor penting dalam perkembangan budaya digital. Media sosial memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi, berkongsi maklumat, dan mengikuti tren semasa dengan lebih pantas. Perkembangan budaya digital juga telah mengubah gaya hidup masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat kini menggunakan platform digital untuk pembelajaran dalam talian, komunikasi, dan urusan harian. Namun demikian, budaya digital turut membawa cabaran seperti ketagihan media sosial dan pengaruh budaya luar terhadap generasi muda. Kesimpulannya, budaya digital berkembang pesat di Malaysia dan memberi kesan terhadap identiti serta gaya hidup masyarakat moden, khususnya kepada golongan yang masih muda. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Nur Syazana Afika binti Mukmin, PA 2511415. Media sosial memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan anak muda pada masa kini dan telah menjadi sebahagian daripada gaya hidup moden. Antara peranannya ialah sebagai medium komunikasi yang memudahkan kita berhubungan dengan sesiapa sahaja tanpa mengira jarak dan juga masa. Selain itu, media sosial juga membantu dalam membentuk jati diri serta membolehkan anak muda faham kepelbagaian budaya dan masyarakat. Di samping itu, ia juga turut menjadi platform untuk mengembangkan bakat dan membuka peluang kerjaya seperti menjadi content creator dan usahawan digital. Namun, penggunaan yang tidak terkawal boleh membawa kesan negatif seperti ketagihan, pembaziran massa dan juga penyebaran berita palsu. Perkara ini boleh menjejaskan peranan anak muda pada masa kini. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengaruh positif media sosial terhadap jati diri anak muda. Jadi, media sosial macam Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube memainkan peran penting dalam kehidupan remaja pada masa kini. Jika digunakan dengan baik, media sosial dapat membentuk jati diri yang positif dalam kalangan anak muda. Antara pengaruh positifnya, yang pertama ialah media sosial dapat membentuk identiti diri yang lebih positif dan matang. Remaja dapat mengenali potensi diri
meningkatkan keyakinan serta menentukan hala tuju hidup mereka melalui perkongsian ilmu dan pengalaman di media sosial. Kedua, penggunaan media sosial secara beretika dapat membentuk sikap bertanggungjawab. Anak muda akan lebih berhati-hati dalam menyimak kesahihan maklumat dan belajar tentang etika komunikasi dalam talian. Seterusnya, yang ketiga, media sosial juga membantu meningkatkan hubungan sosial dan kemahiran komunikasi dalam kalangan remaja. Remaja dapat berinteraksi dengan rakan-rakan, berkongsi idea dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi semasa. Seterusnya, media sosial juga memberi ruang kepada anak muda untuk mengekspresikan bakat dan kreativiti mereka. Hal ini dapat meningkatkan keyakinan diri dan membantu mereka membina identiti digital yang lebih positif. Dan akhir sekali ialah media sosial turut membentuk kesedaran sosial dan nilai empati. Anak muda menjadi lebih peka terhadap isu masyarakat seperti kemanusiaan, alam sekitar dan kebajikan sosial. Itu saja. Salam sejahtera. Saya akan sambung pembentangannya, yaitu pengaruh negatif media sosial terhadap jati diri anak muda. Jadi kita semua tahu bahwa seluruh dunia ini menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan kebanyakan anak muda yang kurang ilmu dalam penggunaan media sosial inilah yang akan membuatkan mereka mudah terpengaruh dengan gaya hidup mewah dan budaya luar. Hal ini akan menyebabkan penghakisan nilai ketimuran dan identiti Malaysia. Sebagai contoh, anak muda mungkin akan mulai meniru cara fashion luar, bahasa dan pergaulan bebas yang mungkin akan semakin berleluasa ke depannya. Seterusnya adalah penyebaran berita palsu dan juga fitnah. Media sosial ini boleh sahaja menjadi medium penyebaran maklumat yang salah. Anak muda akan mudah terpengaruh, tertipu karena kurangnya literasi digital. Maksud literasi digital ini, mereka tidak tahu cara untuk membezakan berita yang betul ataupun yang salah. Jadi kesannya ini akan mencetuskan salah paham dan boleh menggugat perpaduan sesama manusia. Seterusnya adalah bully cyber dan kemerosotan kesehatan mental. Ini boleh terjadi di dunia media sosial. Zaman sekarang anak muda sering memuat naik gambar atau video mereka di media sosial. Jadi apabila mereka mendapati komen toksik, hal inilah yang akan menyebabkan mereka hilang keyakinan dan juga boleh menyebabkan kemurungan. Jadi inilah yang akan menjejaskan pembentukan modal insan yang berkualiti ke depannya. Akhir sekali adalah penggunaan bahasa kebangsaan terhakis. Penggunaan bahasa rojak dan singkatan berlebihan sering dianggap normal zaman sekarang. Tapi sebenarnya inilah yang akan menyebabkan anak muda gagal menggunakan bahasa Melayu yang betul. Ini mungkin menjelaskan mereka cara mereka menjawab dalam peperiksaan, terutamanya subjek bahasa Melayu. Dan kesan yang paling besar adalah kedaulatan bahasa Melayu sebagai identiti bangsa kita semakin luntur. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai pembentukan identiti nasional melalui media sosial. Pertama, media sosial boleh dijadikan sebagai medium untuk menyatukan rakyat. Hal ini dikatakan kerana penduduk di Sabah dan di Sarawak dapat disatukan dengan penduduk yang berada di semenanjung Malaysia melalui aplikasi-aplikasi media sosial seperti Instagram dan TikTok. Selain itu, media sosial juga boleh digunakan sebagai ruang untuk menyuarakan isu-isu kemanusiaan dan sosial yang ada di negara kita. Kedua, media sosial boleh dijadikan cara untuk memupuk sikap patriotisme. Kempen patriotik boleh disebarkan melalui media sosial serta rakyat juga boleh dididik mengenai sejarah negara dan identiti kebangsaan agar kita menghargai kebebasan yang dinikmati pada masa kini. Selain itu, sambutan Hari Kebangsaan juga boleh diraikan melalui dunia maya bagi memupuk cinta terhadap negara kita. Ketiga, media sosial sebagai cara perkongsian budaya dan tradisi. Budaya, bahasa, makanan dan nilai masyarakat majmuk dapat dikongsikan bersama. Pendedahan rakyat kepada perayaan yang disambut oleh rakyat pelbagai kaum di negara kita sebagai contoh perayaan keamatan dapat mendidik kefahaman baharu kepada rakyat tentang kepelbagaian yang ada di negara Malaysia. Dan keempat,
media sosial sebagai cara bagi meningkatkan penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu dalam pergaulan di dalam media sosial dapat menyatukan rakyat dengan satu identiti linguistik yang dikongsi bersama. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan martabat bahasa Melayu sebagai statusnya sebagai bahasa lingua franca di rantau ini. Sekian putusan. Seterusnya, antara cabaran dalam membentuk jati diri anak muda ialah cabaran dari media sosial dan budaya digital. Hal ini kerana media sosial dan juga budaya digital menjadi ruang utama di mana anak muda menayangkan identiti mereka, tetapi juga menjadi sumber utama tekanan dan konflik. Media sosial menayangkan budaya barat, gaya hidup liberal, dan norma yang kadang-kala bertentangan dengan nilai keluarga dan agama di Malaysia. Akibatnya, anak muda boleh mengalami antara mengakalkan nilai tempatan dan mengikut budaya global yang dianggap hebat atau menarik. Selain daripada media sosial, terdapat juga tekanan daripada institusi tradisional yang juga membentuk dan mengganggu jati diri anak muda, iaitu cabaran daripada tekanan sekolah, keluarga, dan juga rakan sebaya. Rakan sebaya sering menjadi rujukan utama dalam remaja, terutamanya dalam menentukan gaya hidup, fashion, dan bahasa. Tekanan untuk ikut kumpulan ini boleh menghalang remaja daripada mengembangkan identiti unik mereka dan mereka hanya meniru identiti kumpulan. Terdapat juga banyak keluarga menekankan kejayaan akademik, kerja yang stabil, dan gaya hidup yang terjamin seperti menjadi guru, doktor, dan juga pegawai kerajaan. Apabila anak muda mempunyai minat lain seperti dalam bidang seni, muzik, kandungan digital, dan usahawan internet, mereka mungkin merasa konflik antara minat pribadi dan juga harapan keluarga, sehinggalah jati diri mereka kabur. Dan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, membentuk jati diri ini juga melibatkan cabaran pemikiran sepadan etnik dan agama, dan di media sosial kadang-kadang timbul kandungan yang memperbesarkan perbezaan antara kaum seperti isu sensitif, kutukan, perkauman, atau polarisasi politik. Hal ini boleh membuat anak muda merasa terpaksa membeli identiti yang sempit, yaitu hanya kaum Melayu, Cina, dan India, dan mengabaikan identiti nasional sebagai rakyat Malaysia. Seterusnya, cabaran ketiga ialah cabaran psikologi dan emosi yang melibatkan krisis jati diri. Anak muda sering mengalami krisis jati diri apabila mereka menghadapi tekanannya untuk memilih peranan, nilai, dan identiti masa depan. Dan media sosial mempercepatkan serta memperbesarkan krisis ini kerana setiap keputusan pribadi seperti gaya hidup, minat, agama, dan politik segera menjadi tontonan umum. Di media sosial, anak muda terdedah kepada perbandingan diri yang berterusan di mana mereka melihat highlight post kehidupan orang lain seperti kejayaan akademik dan kehidupan romantik yang kelihatan sempurna. Perbandingan ini menyebabkan mereka timbul rasa kurang percaya diri, ragu tentang penampilan fizikal, dan kekeliruan yang sangat mendalam terhadap diri mereka. Seterusnya, cabaran keempat ialah cabaran literasi digital dan pemikiran kritis, dan di mana ramai anak muda menerima kandungan media sosial tanpa mengkaji sumbernya sahih atau tidak, serta niat menghantar sama ada untuk pendidikan, hiburan, politik ataupun provokasi. Tanpa kemampuan berfikir kritis, mereka mudah dipengaruhi oleh ide ekstrim, ujaran kebencian, ataupun propaganda yang membentuk jati diri mereka secara negatif. Media sosial juga melindungi pelbagai kandungan negatif seperti konten keganasan maya, iklan produk yang tidak sesuai usia, dan isu politik polarisasi yang boleh mengganggu perkembangan jati diri yang seimbang dan sihat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan peranan pihak berkepentingan dalam memastikan budaya digital tidak menghakis identiti nasional generasi muda. Pihak yang terlibat adalah ibu bapa, sekolah dan kerajaan.
Kerjasama semua pihak amat penting kerana media sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan jati diri anak muda pada masa kini. Pertama merupakan peranan ibu bapa. Ibu bapa merupakan individu yang paling dekat dengan anak-anak dan memainkan peranan utama dalam membentuk jati diri mereka. Ibu bapa perlu memantau penggunaan media sosial serta membimbing anak-anak agar menggunakan platform digital secara berhemah. Selain itu, ibu bapa juga perlu menerapkan nilai agama, budaya tempatan dan semangat patriotisme dalam kehidupan seharian. Komunikasi yang baik serta sokongan emosi daripada keluarga juga dapat membantu remaja membina identiti diri yang lebih positif dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar. Kedua merupakan peranan pihak sekolah. Pihak sekolah berfungsi sebagai institusi yang membentuk sahsia dan pemikiran pelajar. Sekolah perlu memperkukuh pendidikan literasi digital supaya pelajar mampu menilai maklumat secara kritis dan tidak mudah terpengaruh dengan kandungan negatif di media sosial. Selain itu, program seperti sambutan Bulan Kemerdekaan, pertandingan kebudayaan dan aktiviti kenegaraan dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Guru juga berperanan sebagai pembimbing dalam mendidik pelajar menggunakan media sosial secara beretika dan bertanggungjawab. Akhir sekali, kerajaan memainkan peranan penting melalui penggubalan dasar dan undang-undang bagi mengawal penyebaran kandungan negatif seperti buli cyber, fitnah dan unsur ekstremisme. Selain itu, kerajaan juga perlu memperluaskan kempen literasi digital untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penggunaan media sosial secara bijak. Kerajaan juga boleh menyokong penghasilan kandungan digital tempatan yang mempromosikan budaya, bahasa, sejarah dan identiti nasional agar generasi muda terus menghargai warisan negara. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, media sosial memberi pengaruh yang sangat besar kepada generasi muda di Malaysia. Penggunaan media sosial mempunyai kesan positif dan juga negatif dalam kehidupan seharian. Antara kesan positif media sosial ialah memudahkan komunikasi, menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kreativiti generasi muda. Selain itu, media sosial juga boleh membantu memperkenalkan budaya tempatan dan mengeratkan hubungan sosial. Namun begitu, penggunaan media sosial yang tidak terkawal boleh membawa kesan negatif seperti pengaruh budaya luar, bully cyber, dan penyebaran berita palsu yang boleh menjejaskan jati diri remaja. Oleh itu, generasi muda perlu menggunakan media sosial secara bijak, beretika dan bertanggung jawab. Ibu bapa, sekolah, masyarakat dan kerajaan juga perlu memainkan peranan dalam membimbing anak muda menggunakan teknologi dengan cara yang betul. Akhir sekali, media sosial boleh menjadi alat yang sangat bermanfaat sekiranya digunakan secara seimbang demi melahirkan generasi muda yang berilmu, berakhlak, dan mempunyai identiti nasional yang kuat. Terima kasih.